Kita sembang bab-bab yang tak sakit kepala lah. Yang mana green lane ni. Kau nak suntik, kau tak nak suntik. Ikut engkau lah, Yop. Pandai engkau lah. Kalau kau tak suntik, besok kau menyelam je lah. Kau menyelam pergi Indonesia, kau menyelam pergi. Bukan pakai balang gas je. Okey, ini kita cerita pasal jeans. Hari Denim Sedunia yang mula diraikan pada tahun 1992 adalah hari protes wanita. Tuan-tuan, tak apa, kita sertai juga. Banyak kawan-kawan post, tahniah kerana kawan-kawan post. Hari Denim Sedunia dilancarkan sebagai hari protes wanita. Pada tahun 1992, seorang wanita telah dirogol. Dia berusia 18 tahun dan dia telah dirogol oleh seorang jurulatih pemandu. Kita panggil apa kalau awak pergi sekolah mandu ni? Instruktor instruktor. Jadi telah berlaku satu kes di Itali di mana seorang instruktor berusia 48 tahun telah merogol seorang wanita berusia 18 tahun dan mati. Tuan-tuan, apabila kes ini dibawa dibicara di mahkamah, pada peringkat awalnya lelaki ini dapati bersalah. Tetapi kemudian dia merayu di mahkamah dan dia menang. Kerana rayuan yang digunakan disebut sebagai jeans denim alibi ataupun dipanggil sebagai bukti denim. Dengan mengatakan bahawa mustahil dia dapat merogol seorang wanita yang memakai jeans ketat sekiranya wanita itu tidak menanggalkannya untuk menjalankan persetubuhan suka sama suka. Jadi apabila jeans alibi ini dibawa di mahkamah di Itali dalam satu pembicaraan, maka akhirnya ia berjaya membuatkan hakim membatalkan keputusan yang dulu dengan mengatakan bahawa tidak wujud rogol. Dengan dipanggil jeans alibi, di mana katanya mustahil lelaki itu boleh menanggalkan jeans ketat yang dipakai oleh seorang wanita dan kemudian merogolnya, tetapi fakta lebih menunjukkan wanita itu menanggalkan jeansnya untuk menjalankan persetubuhan suka sama suka. Apabila lelaki ini dibebaskan, tuan-tuan, pada hari Rabu terakhir bulan April tahun 1992 ni, tahun 1990-an, selepas dia merogol pada tahun 1992, dia dipenjara dan kemudian menang rayuan. Maka protes besar-besaran telah diadakan oleh wanita Itali, di mana mereka keluar memakai denim dan berkumpul di mahkamah. Dan protes ini kemudian disokong oleh wanita-wanita di Amerika Syarikat. Maka itu pada setiap hari Rabu terakhir bulan April disebut Hari Denim Sedunia. Tapi dia tak ada kena-mengena, tuan-tuan, dengan sejarah jeans. Dia kena-mengena sebagai jeans alibi ataupun alibi jeans. Alibi, ada orang sebut alibi dalam kata asalnya, tapi alibi lah saya sebut dalam bahasa Malaysia. Jeans alibi, di mana bukti jeans mendapati bahawa wanita yang dirogol itu sebenarnya suka sama suka kerana mustahil seorang wanita tidak menanggalkan seluarnya secara sukarela. Ini menyebabkan marah ni, dan tak akhirnya sampai hari inilah, tuan-tuan, pada setiap hari Rabu terakhir bulan April dunia meraihkan Hari Denim Sedunia. Tapi dia tak bersangkut dengan seluar jeans, tuan-tuan. Dia bersangkut dengan protes wanita keluar beramai-ramai memakai jeans ketat kerana membantah dan mencela keputusan mahkamah yang membebaskan seorang lelaki dengan semata-mata mengatakan bahawa seluar jeans adalah bukti tidak berlaku rogol. Manakala Hari Jeans Sedunia, ingatlah Hari Denim Sedunia dan World Jeans Day dan World Denim Day adalah berbeza. Hari Jeans Sedunia diraikan pada 20 hari bulan Mei setiap tahun dengan mengambil kira hari Levi's mendaftarkan rebate-nya dan mendapat pattern rebate-nya. Di mana Levi's mendaftar rebate-nya pada 1871, tetapi pada 20 hari bulan Mei 1873, Levi's telah mendapat pattern rebate-nya dengan nombor 139121. Berarti apabila Levi's menerima pattern rebate-nya pada tahun 1873, walaupun Levi's memotong seluar pertama pada tahun 1880, tetapi Hari Jeans Sedunia dengan mengambil kira rebate. Berarti sambutan Hari Jeans Sedunia yang diraikan secara besar-besaran seluruh dunia, tak di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Di Asia yang saya tahu hanyalah Jepun, Tokyo dan juga Indonesia, Jakarta yang meraikannya. Jakarta baru saja mula meraikannya pada tahun 2010, kata silap saya. Jepun telah meraikannya begitu lama. Manakala kota-kota besar di seluruh dunia memang meraihkan 20 hari bulan Mei sebagai Hari Jeans dengan mengingatkan bahawa pada 20 hari bulan Mei 1873, Levi Strauss dan juga Jacob Davis mendapat hak paten pertama, iaitu penggunaan rebate ni. Rebate tanya rebate lah pula. Rebate ni, di mana apabila rebate ni dipatenkan, nanti saya cerita balik kenapa rebate ni dipatenkan. Ni menatang rebate bukan button, rebate. Ini rebate ni. Yang letak ni dipanggil paku jeans. Okey, mana paku jeans ni. Bagaimana rebate ini dipatenkan adalah bermula dengan satu peristiwa pada tahun 1870. Apabila seorang wanita datang, waktu tu Jacob Davis belum lagi menjadi rakan pada Levi Strauss. Levi Strauss berada di San Francisco, manakala Jacob Davis berada di Nevada. Jadi datang seorang wanita dan memberitahu kepada Jacob Davis bahawa dia tak lagi mampu menaik jeans yang suaminya yang selalu tanggal kocek ni. Selalu tanggal kocek. Waktu tu overall, belum ada jeans pinggang, dia pakai overall. Jadi selalu tanggal dan pecah, selalu tanggal dan pecah. Dan wanita ni tak dapat lagi
menjahitnya. Pada waktu itu tuan-tuan, Jacob Davis yang telah gagal dan kecewa menjadi tukang jahit kerana tak pernah berjaya, dia menjadi tukang memasang kain jeans kepada bumbung kereta pedati. Jadi bila dia nak pasang bumbung kereta pedati yang orang miskin tak mampu pakai kulit, leather, dia bakal pakai jeans, kain jeans. Maka dia ambil ribet tu, dia paku lah. Bumbungnya dia buat dengan kayu dan dia paku ribet. Apabila wanita tu meninggalkan seluruh pakaian jeans milik suaminya untuk dibaiki, Jacob Davis fikir macam mana nak dibaiki. Maka Jacob Davis nampak ribet yang dia gunakan untuk meribet bumbung kereta pedati, kereta kuda tu. Maka dia ambil ribet tu, dia pakulah di seluar. Bila dia paku di seluar, datanglah satu idea bahawa ini adalah inventory yang terbesar dalam sejarah jeans. Maka dia menulis 2 kali, 2 pucuk surat dia tulis daripada Nevada ke San Francisco kepada Jacob Davis, dan akhirnya Jacob Davis panggil dia bertemu dalam satu mesyuarat. Mereka bersetuju untuk meminta hak paten. Kerana dengan ada ribet ni, tuan-tuan, dia akan menjadikan Levi's terkehadapan berbanding pesaing-pesaingnya yang juga mengeluarkan jeans pada waktu itu. Oleh itu, Levi's membuat permohonan dan akhirnya Levi's berjaya memperolehi hak paten ribet yang selama 20 tahun ribet ni tak boleh dipakai oleh jenama yang lain. Berarti 1873 hingga 1893 hanya Levi's saja yang menggunakan ribet ni. Jenama lain tak boleh pakai kerana dia telah dipatenkan sebagai milik Levi's. Jadi dengan nombor paten 139121 yang menjadikan yang menjadikan Levi's secara rasminya mendapat hak paten ke atas ribet dan menjadikan tarikh paten ribet adalah tarikh yang diraikan sebagai Hari Jeans Sedunia. Kerana tiada tarikh yang lain. Waktu dia orang potong seluar pinggang yang pertama ni, sebab jeans ni tuan-tuan, sejarah dia tak dikira pada overall. Dia dikira pada jeans pinggang, iaitu jeans yang dipotong pada paras pinggang, jeans yang kita tengok sekarang ni. Jeans yang dipotong pada paras pinggang yang pertama dipotong adalah 1880, tetapi bukan 501. Kemudian 501 hanya didaftarkan pada tahun 1885. Apabila mereka mendapat kontrak membekalkan 16 helai seluar kerja untuk banduan di penjara San Francisco. Itu je saya cerita pada saudara sedikit update hari ini mengenai sejarah jeans. Okey? Cari air tu. Itu aja. Ada apa soalan tak? Ada orang tanya macam mana wujudnya perkataan jeans. Okay. Panjang lah. Sok boleh cerita balik. Okey. Tuan-tuan, kita akan sebut jeans, denim, kita akan sebut tajanos, kurang kita sebut, dan kita akan sebut danggoris. Kita akan sebut 4 benda tu. Nanti saya sebutkan saudara bagaimana bermulanya. Oleh kerana Perancis adalah negara yang paling maju dalam industri. Kerana kita pun tahu revolusi Perancis bermula pada abad yang ke-17, iaitu 1709 hingga 1791. Itu dipanggil tahun revolusi yang penting untuk Perancis. Perancis adalah negara revolusi pada abad ke-18. Pada abad yang ke-17, iaitu pada tahun 1610-an, French yang paling banyak menggunakan kain jeans. Berarti kata jeans ni berasal daripada French. Apabila orang French bercakap tentang kain jeans, tuan-tuan, dia tak bercakap tentang jeans biru. Nanti blue jeans saya cerita kemudian. Jeans dan blue jeans adalah benda yang berbeza. Okey? Dia datang dalam apa saja kain kasar yang digunakan oleh kaum buruh akan dipanggil sebagai denim di Perancis. Kerana bandar yang menghasilkan kain kasar tu namanya Nimes. Berarti denims. Berarti barang ni berasal daripada bandar Nîmes. Nîmes yang sekarang ada pasukan bola tu, NIME tu. Nimes. Maka disebut denim. Berarti kerana dia datang daripada bandar Nîmes. Di seberang Perancis adalah bandar Itali, di mana pelabuhan dan pakan yang paling besar adalah Genoa. Jadi apa saja kain yang diimport, kain kasar, bukan warna biru tuan-tuan, kain kasar yang diimport daripada Genoa dipanggil jeans, kerana sebutan orang Perancis ke atas bandar Genoa adalah jeans. Maka tahulah. Berarti dia boleh saja kain kasar yang sama. Orang ni beritahu ni denim, berarti ini kain kasar yang dihasilkan oleh bandar Nîmes. Datang lagi seorang beritahu, ini jeans, berarti ini adalah kain kasar yang datang daripada Genoa, Itali. Itu datang dua. Berarti itulah sejarah perkataan jeans dan sejarah perkataan denim. Sebab tu ada orang pakai jeans, pakai denim, saya pakai jeans. Saya menyebut istilah jeans. Ada seorang dia sebut denim, tapi dua-dua istilah adalah istilah kita sebut sebagai antropologi bahasa saja. Tapi kedua-dua kata ini datang daripada sudut pandangan orang Perancis, di mana orang Perancis menyebutnya kerana Perancis adalah wilayah yang paling maju di Eropah pada abad yang ke-18 ketika jeans mula mencipta sejarahnya. Kemudian sekali lagi tuan-tuan, apabila orang Perancis menubuhkan angkatan laut, kerana Perancis adalah armada laut yang besar, maka mereka melihat kain jeans ni juga, jeans biru, mula didye dan dihasilkan di Itali.
Maka kain jeans biru ini dibawa dan dibeli dengan banyak dan digunakan oleh Angkatan Laut Perancis. Maka itu dipanggil blue jeans. Untuk membezakan jeans, apa-apa color lah waktu tu, dengan blue jeans. Maka yang biru ni disebut blue jeans. Berarti jeans ataupun denim dalam kata asal tidak merujuk kepada kain berwarna biru. Dia mengujuk pada apa saja kain kasar yang digunakan oleh golongan rakyat marhain. Kerana orang kaya-kaya akan menggunakan sutera. Kerana saudara tahu kalau sejarah laluan sutera, laluan korasan berarti sutera yang datang daripada China akan lalu korasan di Iran dan kemudian sampai di Syria, masuk ke Turki dan akhirnya sampai di Itali. Berarti orang kaya-kaya akan menggunakan kain halus, manakala kain jeans akan dikaitkan sebagai kaum buruh. Oleh kerana Latin juga adalah bahasa yang besar. Latin itu orang-orang Spanyol juga adalah bangsa yang besar. Dia tak akan pinjamlah kata Itali. Maka bila sampai dekat Itana, dia panggil tajan. Berarti untuk kegunaan koboi. Tajan. Jadi dia panggil tajanos, merujuk kepada kain yang dipakai oleh mereka yang menjadi buruh kasar. Ataupun mereka yang menjadi pekerja ladang. Tapi perkataan tajan ataupun Texan tidak begitu popular. Dan manakala kemudiannya, pada abad yang ke-19, apabila tahun 1810-an, British sampai di India. Maka British telah menemui satu lagi kain kasar yang diasalkan daripada India dengan menggunakan kapas India. Dan kain ini datang daripada satu tempat yang bernama Dangori. Maka itu bila kain itu dibawa ke Amerika, kerana Amerika telah dibuka pada tahun itu. Tuan-tuan kena ingat bahawa Amerika dibuka 1724, Amerika moden pada tahun 1776. Di mana Amerika moden berarti Amerika yang bergabung 6 negeri yang pertama. Kemudian Amerika yang selepas perang dibentuk 1824 apabila Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk. Jadi saudara, apabila kain ini dibawa daripada India, maka datanglah satu lagi istilah Dangori. Itu merujuk kepada kain kasar yang datang daripada bandar Dangori, India. Itu je cerita dia, saya dah cakap banyak kali, tapi tak apalah malam ni ulang sebab malah dah cakap pasal COVID hari-hari, tuan-tuan. Pasal cakap pasal COVID hari-hari, dia lagi maki orang.